Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam channel YouTube Cikgu, iaitu berkenaan dengan matematik tingkatan 1 KSSM. So, untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bab 9, iaitu poligon asas. Seterusnya, 9.1, subtopik 9.1 iaitu poligon. So, apa itu poligon? Okey, poligon ialah bentuk satah yang tertutup dengan 3 atau lebih sisi lurus. Okey, seterusnya, penjuru poligon ialah garis lurus yang menyambungkan dua sisi tidak bersebelahan. Baik, seterusnya, bilangan penjuru bagi poligon dengan n sisi. Okey, so ini adalah rumus untuk mencari bilangan penjuru bagi suatu poligon. Okey, rumus dia ialah n kurungan n tolak 3 tutup kurungan dan dibahagikan dengan 2. So, n itu adalah sisi untuk suatu poligon. Okey, sebagai contoh, kita ada satu poligon yang mempunyai 4 sisi. Okey, so kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya. Okey, poligon ini mempunyai bucu, di mana kita ada 4 bucu. Yang pertama di sini 1, 2, 3, dan yang keempat di sini. Okey, so garis yang putus-putus ini apa? So garis yang putus-putus ini ialah kita kenali sebagai penjuru yang menyambungkan daripada satu bucu ke suatu bucu yang lain untuk poligon ini. So kita ada 2 penjuru untuk poligon ini. Okey, so seterusnya, poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Okey, mari kita tengok jenis-jenis poligon. Okey, so di sini kita terdapat 8 jenis poligon. Okey, dan dinamakan mengikut sisi dia. Okey, yang pertama kita ada satu bentuk poligon ini yang mempunyai 3 sisi, dan nama poligon ini kita kenali sebagai segitiga. Okey, ini adalah poligon segitiga. Okey, untuk poligon yang kedua ini kita mempunyai 4 bilangan sisi dan nama poligonnya adalah sisi 4 sebab kita ada 4 sisi. Okey, dan yang seterusnya kita ada 5 sisi, di mana untuk 5 sisi poligon ini kita kenali sebagai pentagon. Okey, sekitar 1, 2, 3, 4, dan 5. So, ini kita kenali sebagai pentagon. Untuk bilangan sisi poligon yang mempunyai 6 sisi, so kita akan kenali sebagai heksagon. Okey, so untuk 6 sisi kita kenali sebagai heksagon. Okey, bagaimana pula kalau kita mempunyai poligon yang mempunyai bilangan 7 sisi? Okey, kalau dia mempunyai 7 sisi, sebagai contoh gambar raja ini, okey, dia mempunyai 7 sisi dan namanya kita kenali sebagai heptagon. Okey, seterusnya, untuk gambar raja ini kita kenali sebagai oktagon. Kenapa oktagon? Oktagon itu mewakili bilangan sisi 8 untuk poligon ini. So kalau kita kira kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So 8 sisi
dan kita kenali sebagai oktagon. Baik, untuk 9 sisi pula, so kita kenali sebagai nonagon. Okey. So ingat 9 sisi, nama untuk poligon ini ialah nonagon. Okey, untuk 10 bilangan sisi pentagon kita kenali sebagai dekagon. Okey. So kita akan dapat bucu di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. So ini mempunyai 10 sisi dan nama dia ialah dekagon. Okay, seterusnya 9.2 sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Okey. So sekarang kita ada 3 jenis segitiga. Okey, yang pertama iaitu segitiga sama sisi. Okey, yang kedua segitiga sama kaki dan yang ketiga ialah segitiga tak sama kaki. Okey, so macam mana ke bentuk-bentuk untuk segitiga sama sisi, sama kaki dan tak sama kaki? Okey, baik. So, untuk segitiga sama sisi, okey, maknanya dia mempunyai bilangan paksi simetri iaitu 3. Okey, apa itu paksi simetri? Paksi simetri ialah apabila segitiga ini kita potong atau kita buat garis putus-putus dan kita belahkan dia, kita akan mendapat dua bentuk yang sama. Maknanya kalau ada satu kertas berbentuk segitiga sama sisi, kalau kita lipatkan dia, kita akan dapat bentuk yang sama. Okey, so di sini kalau kita potong daripada sini ke sini juga mendapat sisi yang sama. So dia mempunyai 3 simetri. Okey, apakah sifat geometri dia? Okey, semua sisi adalah sama panjang. Okey, so maknanya semua sisi 1 2 3. So ketiga-tiga sisi untuk segitiga sama kaki sama sisi ini adalah sama panjang. Okey. Sudut pedalamannya adalah 60 darjah. Okey. Sudut pedalaman di sini mempunyai 60 darjah, di sini 60 darjah dan di atas ini pun 60 darjah. Okey. So kalau kita tambahkan ketiga-tiga ini 60 campur 60 campur 60, kita akan mendapat 180 darjah. Okey. So, total untuk satu segitiga, sudut pedalamannya ialah 180 darjah. So, memandangkan dia sama sisi, so sudut dia mestilah sama. So, 60, 60 dan 60. Okey. Seterusnya, kita ada segitiga sama kaki. Okey. Kaki, macam manusia, ada kaki kan? Kaki kita mempunyai panjang yang sama. Okey, begitu juga dengan segitiga ini, kita mempunyai sama kaki. Okey, so kalau kita tengok, yang sama ialah sebelah sini dan yang sebelah sini. So, ini ialah kaki dia. Okey, so ini mempunyai panjang yang sama. Okey, berapakah bilangan paksi simetri untuk segitiga sama kaki? Kita hanya mempunyai satu paksi simetri untuk segitiga sama kaki yang ini. Garis putus-putus ni ialah garis paksi simetri. So, kita ada satu sahaja. Okey, sifat geometri dia. Dua daripada sisinya sama panjang. Okey, so sama panjang lah. Sini dan juga di sini sama panjang. Okey, kemudian dua sudut tapak adalah sama. Okey, bila dia sama kaki, sini sama panjang dengan yang di sini. So, sudut yang ini, okey, yang ini dan juga yang berada di sini adalah sama. So, sebagai contoh, kalau sudut di sini 60 darjah, di sini pun 60 darjah. Kalau di sini 45 darjah, di sini pun 45 darjah. So, dia sama. Okey, seterusnya, segitiga tak sama kaki. Okey. Segitiga untuk tak sama kaki ini dia mempunyai
sama juga tiga sisi tetapi tidak mempunyai sama panjang. Okey. So adakah dia mempunyai bilangan paksi simetri? Tiada, sebab dia tidak sama panjang. Sebab sisi dia semua tidak sama. Okey, sifat geometri dia semua sisi tidak sama panjang. Kalau kita tengok sini, di sini dan ini tidak sama panjang, manakala ini paling panjang. Okey. So maknanya untuk segitiga tak sama kaki ini tidak mempunyai bilangan paksi simetri. Okey. So semua sudut pedalaman adalah tidak sama. Okey. So kalau dia sudah tak sama kaki, maknanya sudut pedalaman untuk semua ini di sini dan juga di sini serta di sini tidak sama. Okey, sebab dia tidak sama kaki. Okey. Seterusnya, segitiga dikelaskan mengikut sifat sudut. Okey. So, ada berapakah jenis segitiga? So, kita ada 3 tadi kan. Okey. So, macam mana? So, apakah sifat geometri dia? Okey, yang pertama, segitiga bersudut tirus. Okey. So, ini adalah gambar segitiga bersudut tirus. Okey. So, apakah sifat geometri dia? Okay. Semua sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. Okey, so kena ingat balik, apa maksud sudut tirus? Sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. So, maknanya sudut ini, di sini, dan di sini, tiga-tiga ini adalah kurang daripada 90 darjah. So, maknanya ini ialah segitiga bersudut tirus. Okey, yang kedua, kita ada segitiga bersudut cakah. Okey, so ini adalah gambar untuk segitiga bersudut cakah, okey, yang di sini. Okey, mari kita tengok sifat geometri dia. Satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakah. Okey. Untuk sudut ini, segitiga bersudut cakah, hanya satu saja yang akan terdapat di sini ialah sudut cakah. Okey. So, apa itu sudut cakah? Sudut cakah ialah sudut yang lebih daripada 90 darjah. So, kalau sudut tirus tadi kurang daripada 90 darjah, okey, tetapi untuk sudut cakah di sini ialah lebih daripada 90 darjah. Okey. So, segitiga yang seterusnya ialah segitiga bersudut tegak. Okey. So, apa itu bersudut tegak? Okey. Segitiga bersudut tegak ini ialah segitiga yang satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut tegak, iaitu 90 darjah. 90 darjah itu berada di mana? Di sini ke, di sini ke, atau di sini? So, kita tahu bahawa simbol ini mewakili 90 darjah. So, ini ialah 90 darjah dan kalau nampak segitiga ini kita kenali sebagai segitiga bersudut tegak. Okey. So, itu sahaja. Nanti kita akan sambung lagi kepada subtopik yang seterusnya. Sekian, terima kasih.